Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Allahumma ya qawi ya taqawaitu bil quwwah wa quwwatika wa qudratika ya qawi. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua rakan-rakan yang luar sana, rakan-rakan seluruh negara kita Malaysia. Salam pandemik. Salam semua dengan ujian dan juga cubaan Allah, dan ia mendatangkan nikmat dan rahmat pada hari ini. Jika kita bersifat positif, jika kita mempunyai mental attitude yang sentiasa perlukan perubahan dan anjakan yang bermatlamat, yang baru, yang bernilai, yang value added dia lebih tinggi, aset tetap makin bernilai tinggi. Makin semasa kita berada dalam keadaan kita berwabak ini, terutama dalam keadaan sedikit ujian yang diberikan Allah SWT ini, perkara paling utama sekali adalah bagaimana untuk meningkatkan kepribadian, kediri. Apa dia? Kenali diri. Bagaimana tuan-tuan dan sekalian, kita perlukan diri kita semua ini adanya satu anjakan, satu perubahan. Yang ini adalah hari yang di mana tuan-tuan Sayyidul Ayyam, iaitu penghulu bagi segala hari, hari Jumaat, hari yang mulia. Dan pada hari ini sekali lagi tuan-tuan seperti biasa kita bersama ke udara di Facebook Live dan juga di YouTube nanti insya-Allah. Dan hari Jumaat hari ini adalah hari yang mulia untuk kita sama-sama menilai kepribadian dengan nilai-nilai murni. So ada 22 nilai-nilai murni, terutama sekali orang berkhidmat di sektor awam, di kerajaan dan juga di swasta. So bagaimana tuan-tuan pada hari ini, insya-Allah kita sama-sama untuk menyambung tajuk kita hari ini, iaitu melibatkan virus. Yang sekarang ini cukup terkenal perkataan virus itu, dan juga ia melibatkan tentang bagaimana virus itu berlaku secara merebaknya, yang menyebabkan akhirnya urusan kita ini kadang-kadang tidak terkawal. 8Q kita tu tidak terkawal, 8 quotient itu tidak terkawal. Yang pertama sekali adalah intelligent quotient, IQ kita, yang akan akhirnya jatuh merudum, emosi kita. Yang kedua, dengan jatuhnya nilai-nilai kepada kemurnian adab kita, etika, dan juga bagaimana unsur yang melibatkan kita akhirnya tiada perhubungan kemanusiaan, hablum minan nas, yang di mana fizikal kita juga lemah. Jadi virus yang penting ini adalah lebih utama daripada virus COVID sekarang ni, yang bermula dari tahun 2019 dan sekarang terubah selepas 2 tahun ini, 2 tahun lebih ini tuan-tuan. So ia juga berkembang satu virus penting tuan-tuan, yang juga boleh merosakkan jiwa, yang boleh menyebabkan fizikal yang lemah, dan yang paling berbahaya sekali adalah menyebabkan kehilangan nyawa. Di mana tuan-tuan, ada orang dia tak faham bahawa penyakit itu datang daripada sifat dalaman kita, tekanan yang kita terima, iaitu stres. Jadi virus stres masa kini adalah lebih dahsyat daripada virus COVID-19, kerana virus ini terkena dan terjangkit kepada semua orang. Terjangkit pada semua orang, semua. Dia bukan saja melibatkan peringkat bawahan, so di peringkat M40, B40, M40, T20 juga, dan pihak atasan yang ada ke atas tu, tuan-tuan semua terlibat, kerana ia juga adalah kerana peranan kita dalam masyarakat, kerana ada bersifat esprit de corps, semangat kekitaan, ada ukhuwah. Jadi ia menggambarkan tuan-tuan sekalian bagaimana unsur yang dibawakan oleh manusia dan elemennya untuk berhubungan, maknanya ia gagal apabila kita gagal menguruskan virus stres sewaktu dalam keadaan berpandemik, dalam derita selepas kita menerima kebahagiaan selamanya. Tuan-tuan sekalian, so sama-sama insya-Allah kita hari ini mengupas bagaimana virus stres yang ada dalam derita pandemik sekarang ini. Pada hari ini insya-Allah selama 1 jam, 1 jam setengah. So saya nak kalau boleh perkongsian ini bermula dengan sesuatu, dengan ujian senaman pagi kita,
iaitu senaman apa? Senaman minda. Boleh ya? So tuan-tuan dan puan sekalian, rakan-rakan semua yang bersama dengan saya pada hari ini, insya-Allah mula-mula sekali tolong kita buat sikit ya. Kita cari treasure hunt sikit, dapatkan sehelai kertas ya. Satu nilai penting dalam penulisan, dalam melibatkan tentang unsur latihan adalah kertas. Ya, tolong dapatkan sehelai kertas dan sebatang pen. Boleh? Tolong dapatkan sehelai kertas dan buatkan sesuatu di atas kertas tersebut dengan sebatang pen. Kalau ada pen marker lebih baik. Kerana ada orang mungkin kelihatan mungkin kerana pagi ini pagi yang di mana patutnya rehat ya, ada orang yang berehat kerja di rumah, work from home ya. So yang BDR tersebut ataupun bekerja dari rumah itu mungkin hari ini hari yang mungkin seronok untuk dia berehat bersama keluarga lagi ya, dan kemudian barulah dia mungkin ada mesyuarat lebih pagi pukul 10 pagi nanti kan baru ada mesyuarat. Jadi sekarang ni mungkin tengah masa berehat ini kita buat senaman sikit dengan senaman minda, iaitu intelligent quotient yang melibatkan IQ yang saya nyatakan tuan-tuan pada minggu lepas, iaitu sekurang-kurangnya 105 nilai dia. Ya, bawah daripada 90 orang yang lemah akal fikiran dia, yang kadang-kadang tak berapa stable. Saya dah kata hari tu dia jalan pun tak berapa lurus ya, terhuyung hayang. Jadi antaranya apa dia? Orang yang tak boleh kawal IQ dia, intelligent quotient dia, maka antaranya adalah orang yang terlalu mengantuk pada pagi ini. Jadi saya harapkan keceriaan tuan-tuan dan sekalian dapat bertambah pada hari ini, dengan ingat insya-Allah ya, pada awal pagi ini dengan banyak kita mencari rezeki, banyak kita berkomunikasi, banyak kita ada perhubungan kemanusiaan yang melibatkan bagaimana unsur itu boleh mengelakkan perkara pertama, iaitu unsur stres dan tertekan. Bagaimana tuan-tuan? Sharing is caring. So caring then it comes to loving. Betul tak? When the love that one, you go ahead lah ya. So you do something lah when you're dah datang kasih sayang. Perhubungan itu akan mewujudkan seterusnya, jadikan dia sebagai teman-teman sejati ya, sepanjang akhir insya-Allah hidup kita, insya-Allah dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, maka insya-Allah pagi ini dengan sehelai kertas kosong itu, dengar daripada sedikit komunikasi saya, arahan sedikit daripada saya, iaitu mulakan dengan membina sebuah kotak yang besar di atas kertas kosong tersebut. Boleh? Membina sebuah kotak yang besar di atas kertas yang kosong tersebut. Ia ikut kepada saiz kertas tersebut, sama ada kertas A4 atau kertas apa pun, B4 ke, B3 ke, A3 ke ya. So tolong lukiskan sebuah kotak yang besar. Boleh? InsyaAllah senaman minda kita nak dapatkan IQ yang baik, nak tengok kita nak uji pagi ini IQ tu normal atau tidak, fahami komunikasi saya pada pagi ini. Yang pertama apa dia? Sebuah kotak yang besar. Dah buat dah sebuah kotak yang besar? Sudah buat? Okey, alhamdulillah. Ya, saya tunggu. Pakai pen marker, boleh tunggu. Okey. So kita tengok ya, penantian itu satu, bukan penyiksaan. Penantian itu kadang-kala adalah sesuatu yang mendatangkan kecemerlangan. Why? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan ya. 5 waktu sebelum datang 5 waktu ya. So before time ya. So they have 5 elements. Number 1 apa dia? Sebelum sakit ni, masa sihat ni insya-Allah ya. Sebelum kita berumur nanti, masa kita muda ni insya-Allah ya. Waktu sebelum kita nak jadi orang yang sempit ya, kerana busy sangat, kerja sangat. So ini time PKP ni tuan-tuan ya. Jadi orang Selangor pula lagi lah seronok besok PKPD yang bersasar tuan-tuan ya, yang maknanya memang kebanyakannya akan duduk di rumah rehat. Maka itu sebabnya sebelum kita sibuk ni lah, waktu kita rehat ni adalah kita banyak mencari ilmu, banyak mencari rahmat Allah dengan nikmat yang baik hari ni insya-Allah, yang positif. Okey, so kertas yang tadi tu telah diisi dengan sebuah kotak yang besar. Kemudian apa nak buat seterusnya? Binakan saya 9 kotak kecil yang memenuhi seluruh ruang kotak yang besar tadi. Binakan saya 9 kotak-kotak kecil yang memenuhi ruang daripada kotak yang besar tadi. Bagaimana agak-agaknya hasil daripada
lukisan tersebut. Boleh kita fahami bahawa ia adalah komunikasi yang mungkin hanya lisan, tak ditunjukkan daripada visual. Itu sebab tuan-tuan sekalian ya, kadang-kala kita ini ada unsur komunikasi terhalang ataupun komunikasi yang tidak berkesan, tidak efektif, iaitu tidak sampai kepada maknanya. Tetapi saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sesuatu visual di dalam minda anda yang cukup lengkap dan memahami dengan baik apakah yang disebut daripada lisan tadi, insyaAllah. So kita nak satu kotak besar, di dalamnya ada 9 kotak kecil yang memenuhi keseluruhan kotak besar tersebut. So apakah dia bentuk bagi kotak-kotak itu di dalam kotak besar? Okay, so dah boleh buat. Itu mudah, benda mudah, insyaAllah. Itu belum thrill dia. So dia belum lagi untuk dia punya soalan yang memang akan menguji minda kita pada pagi ini. Walaupun mungkin ada ramai yang minat kepada sudoku ya. Jadi itu latihan tentang bagaimana kita ingin mencari ruang kosong daripada IQ kita yang mungkin patutnya kita gunakan sebanyak mungkin, seoptimum mungkin pada pagi ini. Itu sebabnya dia kata sekurang-kurangnya 90 ke atas hingga 110 orang yang normal. 90 IQ dia. Jadi intelligent quotient, iaitu nilai dia 90 hingga 110 adalah orang yang normal. Ya? Tapi tuan-tuan kalau boleh hari ni apa dia buat? Kita nak tengok sama ada boleh capai tak 105 ke atas kepada orang yang brilliant. Okay? So 105. So if you want to have IQ test, you need to contact me. So my number is there. Actually I have the full poster of the program. So dekat situ ada nama saya, Ram Rahim, dan kemudian nombor telefon saya, boleh hubungi saya insyaAllah. Okay, so apa nak buat tuan-tuan sekalian ya? Latihan ini nak menguji bahawa kita ini mempunyai IQ yang boleh mengawal. Yang pertama sekali apa dia? Kawalan diri kita terhadap ujian ataupun perubahan, dan melibatkan bagaimana mengawal tekanan ataupun stres tersebut. Okey? So insya-Allah maka kotak-kotaknya sepatutnya adalah seperti ini, betul? Sepatutnya seperti ini. Betul ya? Ada 9 kotak dalam tu, betul? Nampak tak? 9 kotak kan? So sepatutnya sebegini. Okey, insya-Allah. Mudah kan? Okey. Soalan dia belum sampai lagi. Ini baru soalan dia. Apa soalan dia? Soalan dia, okay, dengar baik-baik. Soalan tu tak perlu tulis. Masukkan daripada auditory dan visual. Okay, so saya bagi tahu tuan-tuan ya, 3 kaedah dalam menyebabkan kita boleh mengawal ya sesuatu perkara dari luar. Ya, so we need to have a very good locus of control. Kita kena ada kekuatan dalaman intrinsik yang hebat yang boleh menyeimbangkan antara 3 perkara elemen. Apa dia? Visual, auditory dan kinesthetic. Sekali lagi, 3 perkara utama yang boleh kita kawal dari segi kemasukan, bagaimana untuk memahami dan juga bagaimana secara kognitifnya berfikir dan juga melakukannya dengan baik. Maka kita gunakan 3 elemen utama. Walaupun panca indera kita ada 5, betul tak? Tapi 3 ini telah merangkumi keseluruhan yang kita boleh untuk mendapatkan sesuatu dengan pemahaman dan pemikiran yang baik ya, yang di mana boleh menyesuaikan diri kita. Yang pertama apa dia? Visual, iaitu daripada mata. Panca indera mata paling penting. Ada lebih daripada 100,000 sel reseptor teman-teman ya, yang maknanya boleh menerima semua dalam bentuk dalam bentuk apa bentuk motus anima pun, dalam bentuk apa aura sekalipun, dalam bentuk gelombang sekalipun ya. Mata ini akan menjadi ta'qul, okey, cognitively dia akan berfikir untuk mendapatkan sesuatu makna daripada respon yang dia terima. Okey, so apa kita nak buat tuan-tuan ya? Dengar daripada visual. Kemudian, melihat daripada visual, dengar daripada auditory. So, dari bahagian telinga. Jadi, siapa kalau belajar neuro-linguistik ni, kalau dia sedang mendengar dengan baik, a good listener, so the movement of the eyes only for one way saja, iaitu secara X, ya. So, paksi X saja, iaitu melintang dari kiri dan ke kanan. Ya, kalau dari atas ke bawah itu dari teori Y, ya. Paksi Y. So kalau paksi Y, ada kaedahnya untuk melihat dari atas ke bawah bila dia menggunakan visual. Bila dia menggunakan
visual. Dan kinesthetic adalah daripada sentuhan, termasuk sentuhan jiwa, sentuhan rasa. So apa yang kita nak buat tuan-tuan ya? Dengar dengan baik, daripada visual kita melihat, daripada auditory kita mendengar, dan daripada kinesthetic, iaitu bagaimana ia mewujudkan daripada hati kita ini untuk kita buat keputusan. Boleh? So insyaAllah apa nak buat tuan-tuan sekalian ya? Kita nak dengar soalan ini dan anda tolong selesaikan. A good problem solver, you must to have apa dia? You must to have visual, auditory and kinesthetic. So perubahan daripada visual kita ini, kita bina daripada minda, daripada pendengaran, dan juga kita buat daripada sentuhan. Jadi kita akan menulis di atas kertas yang ada kotak 9 tadi, iaitu dari nombor 1 hingga nombor 9. Semua orang boleh ikuti saya ya, dari nombor 1 hingga nombor 9. Tak termasuk kosong dan nombor 2 angka 10 tu. Ya, dari nombor 1 hingga nombor 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Jadi apa dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boleh? Dalam bahasa apa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lagi apa dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tu kita tak masuk, tapi kita sampai 9 saja, sampai nombor 9. Okay? 1 sampai 9. So apa nak buat tuan-tuan sekalian ya? Masukkan nombor 1 hingga nombor 9 dalam 9 kotak tersebut. Khas untuk semua nombor itu, tidak boleh berulang-ulang. Boleh? Tak boleh berulang-ulang. Maknanya 1 sekali saja, nombor 2 sekali saja, sehingga nombor 9. Okay? Bukan kita masuk dengan secara suka-suka, secara rambang, tetapi mesti ada matlamat kita. Okey, itu sebabnya dalam mencapai sesuatu perubahan mesti ada matlamat, mesti ada visi dia, ya. Dan kemudian apa kaedah yang kita nak lakukan? Konstruktivism, iaitu kita kena bina nombor tersebut untuk disusun. Konstruktif tu maknanya dibina, kemudian struktur itu maknanya disusun, kemudian ia ada aktiviti untuk anda lakukan, dan akhir sekali mesti ada satu pembudayaan, satu perubahan. Okay? So konstruktivism dia apa dia? Nombor 1 sampai nombor 9 anda masukkan secara rambang di mana-mana pun dalam kotak 9 tersebut, supaya nombor-nombor itu mempunyai jumlah value dia, mempunyai total dia, penjumlahan dia bagi semua sisi. Semua sisi, semua lajur, nampak tak ni ya? Semua row and columns, kemudiannya mendapatkan markahnya ataupun jumlahnya 15. Okey, mudah. Ya, dia boleh secara baris dan secara lajur, ya, column and also rows. So they must to have 15 and 15. Then apa dia? Cara menegak pula ya, horizontally, vertically, 15 and 15. Kemudian bukan itu saja, secara melintang pula. Secara melintang dari penjuru kiri bawah ke penjuru kanan atas, maka kita kena juga dapat 15. Okay? Dari penjuru kiri atas sampai ke penjuru kanan bawah, ia juga adalah 15. Siapa dapat buat ni? Ya, na'udzubillah, alhamdulillah, syukur nikmat Allah, dia normal, dia tidak boleh untuk ada tekanan stres, dan dia boleh kawal dirinya supaya jadi orang yang bijaksana, brilliant atau faltonah. InsyaAllah tuan-tuan sekalian ya, saya beri ruang nanti anda buat. Jadi sekarang kalau nak cuba boleh cuba, tetapi tuan-tuan ya, saya nak anda fokus. Sekarang ni kita tak boleh tunggu jawapan dulu. Saya nak anda tolong WhatsAppkan kepada saya. Ya, ambil gambar daripada kertas kotak tu, WhatsAppkan pada saya. So WhatsApp saya, nombor handphone dia 01111. Siapa yang mungkin tak tahu nombor tu kan, tak ingat juga, maka dalam Facebook nanti boleh PM lah, minta saya PM, boleh ya. So tolong chatkan kat bawah tu the PM number. So this is very important. 01111, ada 4 kali 1, 430979, 430979. Sekali lagi, nombor yang boleh di WhatsAppkan saya jawapan tersebut
dengan semua 15, saya akan berikan penilaian. Mereka yang berjaya, saya akan anugerahkan sijil kehadiran dan sijil penyertaan insya-Allah. Yang berjaya saja ya. Dengan syarat kejayaan dia selepas program ini dalam masa 10 minit aja. Ya, lebih kita tak terima. Lepas program, saya kata habis program ni 10 minit saja, tolong hantar pada saya 0111430979. Okay, so ada ya, dituliskan dalam chatting tu ya. So insyaAllah 0111430979 insyaAllah. So cara live lah ni kita akan buat bersama-sama tuan-tuan ya. Dan kita akan selesaikan menggambarkan IQ kita. Pagi ini adalah orang yang terkawal dengan sifat brilian kita insyaAllah. Jadi kita nak sama-sama untuk masuk kepada apa yang dikatakan tentang konteks melibatkan pembudayaan minda. We are going to reset your mind. Somebody said reboot your mind. But this is very important. Not only to change your mind, but your whole self. Adalah 8Q. Betul tak? Q yang pertama, intelligent. Yang kedua, emotional quotient. Juga ada nilai. Emosi kita ada nilai. Ya, tahap kesabaran kita ada nilai. Walaupun sukar, secara apa dia, secara bagaimana untuk menentukan jumlah dia tu ada nilai. Sifat amarah tu sendiri pun ada 7 jenis amarah. Betul tak? So dia ada tahap-tahap dan kategori dia. Jadi tuan-tuan ya, sifat apa lagi tuan-tuan yang melibatkan emosi? Oh, yang paling penting sekali sifat yang di mana kita ada ujian stress test. Okay, so siapa nak buat ujian tu insyaAllah kita akan bersama nanti dalam Facebook saya ini. Saya akan berikan nanti contohnya tuan-tuan ya, untuk kita buat sama-sama pengiraan bagaimana nak uji emotional quotient, nilai dalam emosi yang memang kita patut tahu. Selama ni kita tak pernah buat ujian. Even IQ test tadi pun saya bagi tahu tuan-tuan ya, lebih 90% daripada kita semua ni tak pernah tahu IQ kita berapa. Maka itu sebabnya tuan-tuan sekalian ya, harapan saya kita dapat menilai kendiri. Apa dia kendiri? Kenali diri. Itu sebabnya kata diri kita ni, kita nak memahami diri kita ni, kena tahu kekuatan physical quotient kita. Apa dia? Q yang ketiga. Apa dia Q yang ketiga? Melibatkan organ kita yang kita tahu. Betul tak? Kita ada banyak organ, betul tak? Berapa organ kita ada? Kajian daripada banyak hasil perubatan telah menghasilkan satu keputusan lebih daripada 350 ya, organ ada yang dipegang oleh sendi. Ada banyak sendi yang memegang organ-organ tersebut. So hampir 360 organ semua sekali. So kita semua adalah organisasi. Kita ini adalah organisasi. So kita bukan satu organ ya, daripada sel yang satu. Paramecium ke, ada bakteria juga yang memang selnya satu ya. Sperm kita sel satu, tapi kita ni dah banyak. Dah ada tumbuhan, dah ada banyak pertumbuhan yang memang normal ya. So ada banyak organ, tangan, kaki, kepala. Di bahagian kepala pun lebih daripada 50 sendi yang memegang organ-organ tersebut tuan-tuan sekalian ya. So kita ada banyak. Bagaimana kita nak uruskan semua organ itu? Maka itu sebabnya kita perlukan apa dia? Perlukan pembudayaan minda. Bagaimana tuan-tuan kita nak mengenal diri kita? Kendiri. Apa dia? Kenali diri. Melalui wacana pendekatan kita biasanya, kita cuba berhubung dengan manusia hablum minanas. Ya, maka kita kena share. Hari ini janganlah kita nak ingat ya, ilmu kita itu adalah segala-gala. Yang di mana ia hak Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita kongsikan. Itu sebab tuan-tuan sekalian ya, that's why attitude changes everything. Betul? Attitude changes everything. Betul sebagaimana yang kita tahu tuan-tuan ya, setiap orang ada peringkat umurnya dan ada attitude yang berbeza. Jangan jangka bahawa orang yang berumur pada waktu remaja dia agak nakal, maka pada peringkat umurnya lebih matang dia tidak ada perubahan, dia kekal dengan ketidakmatangan zul. Tidak. Terutama sekali orang lelaki. Orang lelaki memang lambat matang. Orang perempuan alhamdulillah cepat matang daripada orang lain. Dikaji tuan-tuan ya, orang perempuan di dalam perut ibu ni buka mata. Dari awal lagi, belum lahir lagi dah buka mata. Maka dia melihat organ pada ibunya, iaitu pada rahim atau uterus ibu dia tu, dalam kandungan ibu dia tu mempunyai warna coklat. Warna coklat
adalah warna kematangan. Itu sebab bayi perempuan lebih cepat matang daripada lelaki. Lelaki memang dalam perut ibu lagi dah dalam keadaan tutup mata, rapat mata dia, buka pun susah. Dah keluar pun marah dia, menangis dia. Sebab apa? Telah membiarkan dia supaya nampak cahaya yang lebih terang. Nampak tak? Dia nak kalau boleh gelap macam tu saja, ya. So orang lelaki lebih tak takut kepada kegelapan daripada wanita. Wanita lebih tenang dan terang pada waktu matanya lebih buka kerana dia inginkan kematangan. Bagus. Jadi bagaimana tuan-tuan sekalian, ya? Kita nak tahu bahawa kenapa kita berubah, berganjak, umur kita berganjak. Patutnya nilai kita juga bertambah, ya. IQ kita patutnya bertambah, ya. Emosi kita hanya patut bertambah, fizikal kita patut bertambah. Ya, memang tumbesaran dia bertambah, tapi maknanya apa dia? Kekuatan kita dari segi apa dia? Fizikal, daripada pergerakan, daripada tangan, kekuatan tangan kita, ya. Tapi itu sebabnya kadang-kadang tuan-tuan, ya, dia menjadi perubahan dia menjadi lemah. Itu sebabnya nak nilai itu kita kena banyak bangunkan diri kita. Banyak konstruktifkan bangun diri kita, ya. Termasuk antaranya apa dia? Iaitu melibatkan attitude. Apa dia attitude? Sikap, ya. So sikap kita makin hari patutnya makin baik, walaupun mungkin fizikal kita makin lama makin kurang. Betul tak? Lepas tu apa dia? Spiritual, SQ, ya. So spiritual kita juga kadang-kadang makin lama makin bersemangat. Bila berlakunya pandemik macam ni, patutnya kita lebih bersemangat. Sebab kita aset tetap. Makin lama fixed asset, they are going move more value, dia harga dia lebih mahal macam kenderaan, macam rumah. Saya minta maaf, macam rumah, macam tanah, makin lama harga dia lebih bertambah. So attitude changes everything. Jadi semalam lebih baik daripada, subhanallah, that's why kena guna akal, ya. IQ saya dah bagi tahu, saya just terbalikkan aja. Semalam lebih baik daripada bukan hari ni. Bagaimanapun ia patutnya berubah menjadi lebih baik. The changes must be very positive. Why? Because we are always be positive towards the problems, towards the days, ya, apa yang berlaku dalam urusan kita pada masa akan datang. So dipanggil adversity quotient, kebolehan menjangka masa depan. Q yang kelima. Dan bagaimana nak dapatkan Q yang kelima itu lengkap? Maka ada CQ. Apa dia CQ? Communicational quotient. Maka attitude itu akan mula untuk berganjak. Bila apa kalau 6Q ini kita berjaya untuk atasi dengan baik. IQ, EQ, PQ, physical quotient, ya. Kemudian SQ, spiritual quotient. Lepas tu AQ, yang mana tak tahu ni boleh tulislah, pendek-pendek pun tak apa, pakai akronim saja boleh, ya, supaya dapat ingat. Daripada AQ adalah adversity, kebolehan menjangka masalah. Kadang-kadang kita ada a good planning, ya, strategic planning. Kalau ada di peringkat organisasi ada plan strategik, yang maknanya you need to plan, okay? So that adversity quotient, whenever we have the communication, when we have hubungan kemanusiaan, maka dia akan semuanya lengkap menjadi 6Q yang asas, dan barulah kita ada EIQ. Apa dia EIQ? Emotional Intelligent Quotient. Q yang ketujuh, iaitu mereka yang mempunyai sifat minda kelas pertama. Whenever minda kelas pertama, itulah to reset your mind. Dan yang terakhir, barulah juga kita tahu kita juga ada kelemahan. Kita kena ada ESQ. Apa dia? Muhasabah diri. Kita ada apa dia? Kita ada sesuatu tujuan untuk merubah diri. So if I want to change, I must change first. So those are very important for all of you to change, and better to have something, usaha, dan juga termasuk kesyukuran. Kita nak buat nanti sesuatu kek nanti, bagaimana dengan cara-cara membuat kek tersebut, mesti tambah usaha, mesti tambah kesyukuran, baru dapat reset minda kita dengan baik. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan pencapaian kita, yang di mana tuan-tuan puan, ia berlaku dalam diri kita, dan dia kadang-kala pencapaian itu adalah sesuatu yang positif, dan kadang-kala ia menjadi krisis, dia menjadi negatif. Tuan-tuan sekalian, ya, secara konstruktif ataupun destruktif. So bagaimana kita nak memahami dan menetapkan matlamat itu supaya matlamat baru kita itu positif? Okay? Pertama apa nak buat? So kita kena tahu faktor-faktornya. Number one, we must to be a professional person. Orang putih kata professional adalah bukan semestinya
profession dia tu professional, tapi an attitude to become a professional person. How to become a professional person? Attitude plus skills plus knowledge. Apa dia attitude? Sikap kita menjadi lebih baik dengan keadaan perubahan anjakan inovatif dan kreatif. Boleh faham ni? Dia panggil dulu, kalau ada dulu kawan-kawan kita panggil dulu KIK. Ada KIK, kumpulan inovatif dan kreatif. Ya, bagaimana nak mendapat KIK ni? Maka kena ada apa? Ada penggabungan, team bonded. Team bonded yang di mana they must to come together, work together and to have R&R. Apa dia? Rehat dan rawat. Bukan. Itu hanya dekat tepi highway. Yang sekarang ni jarang dah ya. Kita berada di tepi highway sekarang ya. R&R apa dia? That is research and result. Okay. Research and result. Okay. Okay. Ni tak ada. Kita banyak apa dia? Yang negatif apa dia? Reason. Reason and reason. Reason but no result. So I'm sorry to say we need to change that. Whenever we have professionalism, attitude plus skills plus knowledge. Very important. Why very important? Kerana yang itulah dia nilai sebenar keseluruhan Q kita yang boleh kita capai. Kerana we need to be a person yang inovatif dan kreatif. That's why kena ada apa dia? Konsep penggabungan kerja. Apa dia? Penggabungan dalam keluarga. Apa dia? Penggabungan dalam masyarakat. Itu penting tuan-tuan, ummah dan ukhuwah espridiko, semangat kekitaan. Maka apa yang kita kena lakukan tuan-tuan sekalian ya? Attitude kita kena tambah. Attitude, sikap kita kena ada 22 nilai-nilai murni. Ada rakan-rakan saya yang pernah bersama dengan saya dalam kursus, maka 22 nilai-nilai murni itu dia kena susun perkataan tu. Bagaimana? Kerana yang pertama sekali bersyukur, perkara penting ya. So kita contoh je, kita tengok, siapa kalau tahu pernah tengok video Mr. Nick Vujicic, seorang pakar motivasi yang hanya ada tangan dan tangan dia hanya lengan saja yang ada dan tak ada kaki, hanya ada tapak kaki sebelah kiri saja. Tapak kaki saja. Jadi seluruh tubuh badan dia serba dhaif, serba kekurangan dan kelemahan. Kerana apa? Tak cukup sendi, tak cukup organ. Okey, jadi apa kita nak buat tuan-tuan sekalian ya? Kita perlu untuk memahami kelemahan boleh mendatangkan kekuatan. Kegagalan boleh mendapatkan kejayaan. Kelemahan dia tu, kedhaifan dia tu, rupanya telah memberikan dia peluang untuk berjaya. Siapa dia? Nick Vujicic. Dia seorang pakar motivasi. Nak bagi tahu pada orang ramai bahawa nak dengar dia bercakap pun kena bayar. Ada very high value dekat situ. Betul tak? Dia sendiri dalam keadaan yang separuh badan aja, tapi tuan-tuan puan tidak pernah berputus asa. Dia telah berjelajah, dia banyak pergi ke negara-negara yang sampai kepada satu peringkat kita tak pernah pergi. More than 80 countries. All over Malaysia, all over the world. I'm sorry. Kita all over Malaysia pun tak habis. Dia all over the world, tuan-tuan sekalian ya. So itu sebab tuan-tuan sekalian, kita kena faham bahawa ia kaitan di antara kita supaya mempunyai sifat apa dia? Perubahan yang tidak ada putus asa. Tak ada putus asa. Dia kata whenever dia jatuh, katakan dia terbaring, dia nak bangun memang susah. Apa dia buat? Dia bangun pakai kepala, tuan-tuan ya. Organ kepala digunakan untuk bangun. Tak macam kita. Kita gunalah kepala lutut. Dia guna apa? Kepala dia ni nak bangun. Maka dia akan cari tempat yang mungkin lebih tinggi supaya dia dapat bangun dan kemudian berdiri tegak. Bukan berdiri tu, hanya separuh badan saja tu. Ya, macam kita ni hanya sebenarnya baru peringkat duduk je, tapi dia nak berdiri macam tu, tuan-tuan sekalian ya. Dan dia telah menjelajah. Dia kata 100 kali dia tak boleh bangun, jangan sekalipun putus asa. Itu adalah perkataan yang tak ada dalam kamus hidup dia. Jadi bagaimana tuan-tuan, kita nak jadikan diri kita ni tidak berputus asa, maka kita kena berani mencuba. Dare to fail dan berani juga gagal. Jika kita gagal, itu adalah suatu nikmat. Nikmat kegagalan itu titik permulaan untuk suatu kejayaan insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, maka bila dia dapat bangun, dia kata aku juga berdiri bersama dengan tuan-tuan. Dari sebab kelemahan itu, ditunjukkan itu, maka orang kalau tengok menangis. Dia tak bangun macam kita. Dia sangat dhaif sifat dia, tuan-tuan sekalian ya. Tapi dia kata, aku sendiri pun, tuan-tuan sekalian ya, tak pernah putus asa cari pasangan. Akhirnya beliau sendiri berkahwin. Orang yang separuh tubuh badan tu sendiri berkahwin. Dia berkahwin kerana apa? Kerana nak tunjukkan dia tidak pernah putus asa dan juga boleh mencapai kejayaan. Bukan saja berkahwin,
dia ada 2 orang anak. Tuan-tuan dan puan sekalian ya, ada anak. Ada anak. Proses macam mana dia dapat anak, itu tak penting. Yang penting apa dia? Bagaimana dia mempunyai usaha, tidak pernah putus asa. Akhirnya dia boleh berjaya juga untuk mencapai sesuatu, ya, konsep yang di mana sama dengan manusia-manusia yang normal lain. Ya, boleh berenang tanpa tangan, tanpa kaki, boleh berenang. Kita yang tak berani berenang ni, na'udzubika min wa na'udzubika min sya'rillah. Tuan-tuan sekalian ya, kalau boleh kita nak capai sekurang-kurangnya macam dia boleh buat. Ya, bukan nak jadi macam dia, jadi millionaire ke mana, tapi kita boleh buat. Ya, boleh berenang, boleh main skateboard, ya, dia boleh buat sesuatu yang mungkin luar daripada batasan diri dia, betul tak? Luar, maknanya tak boleh buat dah main bola keranjang. Ya, dia boleh buat apa dia? Panjat pokok. Ya, boleh. Kerana apa? Keinginan tanpa putus asa. So itu yang kita nak jadikan sifat profesionalisme. Mesti ada matlamat, mesti ada usaha, konstruktif pembangunan dia, iaitu di mana dia ada struktur, dia tersusun diri dia, dan kemudian ada aktiviti yang digunakan. Yang paling penting pembudayaannya, bagaimana ia merubah dirinya. Jadi tuan-tuan dan sekalian, kita dilahirkan daripada jenis yang di mana dilahirkan daripada bayi, ya, yang dilepaskan oleh ayah dahulu, kemudian ibu mengandungkan bayi tersebut selama lebih daripada 9 bulan. Kemudian apa yang kita perlukan adalah kejayaan yang dikekalkan. Daripada kejayaan kita dipilih daripada beberapa benih yang dikeluarkan oleh ayah. Bagaimana yang kadang-kadang tuan-tuan, ia terdiri daripada 2 elemen. Apa dia? Teori X dan teori Y. Ingat ya? 2 elemen dia. Dalam ayat surah Al-Imran, tuan-tuan ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Iaitu bagaimana yang ma'ruf itu, kata Rasulullah SAW, ya, di mana wahai Nabi Muhammad SAW, inilah umat kamu. Yang umat kamu ini tak banyak pilihan untuk dia buat, tapi itulah pilihan yang mudah. Apa dia? Yang berdasarkan Y. Apa dia? Yang ma'ruf, dan yang X je yang mungkar. Kenapa X? Kerana paras X jangan ditambah. Memang X itu kadang-kadang kita perlu, marah kita perlu, ya, tapi Y kita patut tambah selalu. Barulah kita akan timbulkan yang di mana elemen kejayaan itu dikekalkan sejak kelahiran lagi. Ya, sebab kita terpilih daripada banyak benih yang ada terjadi, tuan-tuan ya. Kita terpilih satu yang memang paling unik. Tak ada di mana-mana di atas muka bumi Allah yang sama macam kita. Rupa mungkin parasnya ada, tapi banyak lagi yang di mana ada perbedaannya. Terutama unsur-unsur melibatkan jari, jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Tuan-tuan sekalian ya, teori Y adalah orang yang manusia memang suka dia berusaha. Memang dia macam tu. Dia ma'ruf, dia nak mencari sesuatu yang boleh mendatangkan perubahan, maka dia suka berusaha. Kalau di tempat kerja, dia suka pergi tempat kerja. Dia awal datang pergi tempat kerja, ya. Jadi dia ni adalah orang yang memang Y. Kerana apa dia? Dia akan menentukan arah, mengawal dirinya supaya ia berjaya dalam memenuhi matlamat perubahan tersebut. Itu Y. Dan kalau dia bekerja apa tuan-tuan, dia akan menggunakan imajinasi, dia akan menggunakan creativity. KIK tadi apa dia? Kumpulan inovatif, dan ada creativity, dan kemudian boleh menyelesaikan masalah, problem solver. Itu teori Y. Teori X apa dia? Yang banyak yang kadang-kadang ni yang berlaku, terutama waktu pandemik ini, yang satu peringkat sampai maknanya mengorbankan diri sampai kepada peringkat di mana dia menghentam diri dia, ataupun dia membalas dengan hukuman pada diri dia kerana dia dah tak sabar lagi dah untuk menghadapi masalah yang ada dalam dirinya sekarang dan juga dengan keluarganya, insya-Allah. Okey, teori X. Apa dia? Orang ini adalah mereka yang asasnya memang malas. Dia refuse to do changes. Boleh? Dia tak nak langsung pun mengalami perubahan. Minda kelas ketiga. Teori X ini apa dia? Mereka yang mesti kalau nak kerja pun kena paksa. Nak bangun pagi pun kena paksa. Yang kena dikawal diri dia. Kemudian diarah-arahkan. Kalau dia tak boleh diarahkan pun, maknanya kena tekankan dia supaya dia ini boleh diugut sehingga boleh melakukan sesuatu dengan hukuman. Ada berlaku macam tu teori X, yang maknanya berlaku di tempat kerja kita. Minta maaf. Dia berlaku di dalam keluarga kita. Ada anak yang rajin, ada anak yang agak maknanya dia tidak berusaha untuk memperbaiki diri dia. Jadi orang yang teori X dia apa dia? Biasanya dia lebih suka diarah. Mesti ada extrinsic, perkara luaran
yang membantu jiwa dia kerana locus of control dalam dirinya lemah, iaitu orang yang bawah daripada 90. Yang lebih teruk sekali adalah bawah daripada 50 IQ dia. Bawah daripada 90 IQ, orang yang tak boleh kawal diri dia. Marah yang melampau, ya, sedih yang terlalu, ya, terlalu yang menyebabkan kehukuman pada diri dia, ya, derita yang melampau, kecewa, murung, tak banyak berkomunikasi, buang orang, hina orang, jatuhkan orang. Iaitu banyak tu. Ya? So itu adalah antara teori X yang ada. Ya, bawah daripada 50, orang terencat akal. Orang yang di mana tuan-tuan dia memang peranan dia itu cukup minimum terhadap kawalan diri, dan dia perlukan peranan luar untuk bantu diri dia. Nak makan pun, nak pakai baju ke, nak bawa dia ke satu arah ke. So semua itu adalah perkara penting. Orang yang teori Y very positive, ma'ruf. Orang yang X adalah mungkar, dia adalah secara perkara yang negatif, tuan-tuan ya. So ia adalah sebagai dua kaedah yang perlu untuk kita lakukan untuk mengelakkan daripada virus daripada stres ini berlaku. Okey, kita tengok ya. Perkara pertama sekali yang kita kena tahu untuk hidup dalam keadaan seronok. Apa pembudayaan dia? Yang pertama apa dia? Iaitu innamal a'malu binniyat. Apa dia? Dengan amalan, supaya kita ini dah ada satu perjanjian yang di mana itu ijab dan kabul yang pertama dengan niat yang datang daripada hati. Ya, kita adalah Muslim ya. Islam dia bermula dengan niat pada hati. Ya, kalau di barat dia bermula niat daripada akal dia, kepala dia. So we start from feeling first, then we think, and then baru action. They go for thinking first, and then they go for action, and then they are feeling. So different. Okay, kita different. Boleh faham ni? Okay, so kita adalah feeling first, feeling dulu, hati dulu, kalbu dulu, kemudian thinking, and then action. So yang pertama sekali ada 9 art. 9 art AT. 9 art. Dengar baik ya. Yang pertama apa tadi? Niat. Apa dia niat? Niat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bunyi ni daripada tonasi pun dalam komunikasi juga kadang-kadang ni sukar dipahami kalau tidak disebut dengan betul, dengan jelas. Okey. Yang pertama, niat. Bila ada niat, maka kita nak mencari perubahan. Bila nak mencari perubahan, kita guna panca indera. Maka kita akan lihat. Lihat. Art yang kedua. Yang pertama, niat. Yang kedua, lihat. Why lihat? Because we want to get response. We want to have a tindak balas. Ya? So kita kena dapat frekuensi yang ada depan mata kita, dan kita nak cuba untuk mentakul ataupun memahaminya supaya kelihatan ia menjadi lebih positif. Maka art lihat yang kedua itu perlulah dalam unsur yang bermakna. Maknanya kalau dia tidak bermakna, maknanya dia hanya melihat tanpa ada banyak pemikiran dan perasaan. Boleh tak? So dia kena apa dia? Semua panca indera tu lengkap. 5 panca indera tu akan mula bergerak. So dia dengan mata dia, betul tak? Kemudian dengan hidung dia menghidunya untuk mendapatkan apakah dia hasil daripada lihat kelihatan matanya ya. Boleh dengar daripada bunyi audionya, telinganya. Kemudian datanglah daripada mulutnya, maka dia menghasilkan senyuman. Saya bagi tahu last week apa dia? Senyum yang ikhlas akan menyebabkan tarikan ataupun pengecotan, what you call it, contraction, ya, 12 to 14 otot yang ada pada wajah kita akan mula ketat kat situ, dan akhirnya apa dia akan menarik, ya. Dia menarik, bukan ketat tu, muka ketat tu maknanya muka dia murung aja, tapi tuan-tuan dia akan menarik, contraction, pengecotan, pengembangan berlaku, maka mata kita akan mengecil. So orang yang ada dengan sifat yang di mana suka senyum, maka dia sebenarnya telah melihat dengan baik. Nampak tak ni? Dia telah melihat dengan sempurna, tuan-tuan sekalian, ya. So 12 hingga 14 otot tu, maka dia mengecikkan mata sebab dia ada 3 jenis senyum. Senyum satu, itu tak nampak, hanya ada bahagian sini saja, bahagian di bahagian pipi saja yang ada sedikit contraction, ya. Bila dia pergi kepada senyum dua, bila dua tu sampai ke bahagian dekat dengan bahagian auditory, okey. So telinga dah mula bergerak. Jadi orang yang mendengar dengan baik, maka mulut dia akan kepada senyum dua hanya barisan gigi nampak di atas saja, dan dia menarik sampai ke bahagian auditory, maka telinganya akan lebih berkesan.
Okey, senyum tiga. Tiga tu maknanya dua. Lapisan gigi tu nampak? Apabila kita bersama dengan golongan, dengan pelanggan kita, dengan rakan kita, dengan isteri kita, dengan pasangan kita berhadapan, maka dia sampai senyum tiga. Bila senyum tiga, maka dia akan mula mengecilkan mata. Dan itulah dia unsur yang ada pada elemen lihat supaya ia lengkap untuk kita dapatkan maklumat dan juga informasi itu dengan berkesan. Maka lepas itu, yang ketiga adalah ingat. Barulah kita ta'akulkan dalam akal dan memori kita. Boleh? So mulalah masa tu sel-sel berhubung. So dia kata makanlah dugro tak payah minum dugro pun. Tapi sebenarnya apa dia? Daripada raut wajah yang melihat dengan berkesan tadi. Yang itu apa dia? Ada sampai kepada jenis senyuman yang terbaik, iaitu senyum tiga, tuan-tuan sekalian. Barulah kita mendapat ingatan yang bagus. Tuan-tuan sekalian seterusnya ingat tersebut dia akan membawa kepada kalbu pula. Okay, daripada apa tadi? Akal kita tadi, maka dia akan pergi kepada gabungan dengan hati. Barulah datang kedua-duanya. EIQ, Emotional Intelligent, kepintaran emosi dan juga kecerdikan minda. Maka dapatlah semangat. Yang keempat adalah semangat. Nampak tak? Semangat itulah spiritual yang ada, yang di mana tuan-tuan, ia akan melakukan sesuatu. Itu sebabnya adalah nombor 5, buat. Baru dia nak buat, baru datang usaha. Selama dia rasa malas sebab apa? Dari 1, 2, 3, 4 tak ada. Apa dia yang pertama tadi? Niat tak ada, lihat tak ada, ingat tak ada, semangat tak ada. Maka nak buat apa? Maka aktiviti yang dia nak tu adalah satu pembudayaan daripada 5 tadi, supaya akhirnya barulah dia dapat. Apa dia? Dia dapat apa yang dia nak. Walaupun dalam keadaan pandemik sekarang, dia dapat apa yang dia nak, iaitu dapat apa? Datang daripada Tuhan, daripada kerohanian, iaitu dapat berkat, teman-teman sekalian. Dapat berkat. Siapa yang janjikan keberkatan itu? Pada Allah, yang di mana tuan-tuan, mereka yang telah mencari rezeki secara berusaha bersungguh-sungguh untuk keluarganya adalah persis atau umpama seorang mujahid fi sabilillah. Itu kata Allah. Yang Rasulullah telah mengingatkan lagi, yang di mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tuan-tuan sekalian, yang menyatakan bahawa orang yang mencari rezeki yang halal, yang baik kepada keluarganya, maka orang itu persis sebagai seorang mujahid, bermujahadah. Apa yang dia buat mujahadah ni? Jihad fi sabilillah. Kalau katalah waktu ayah kita ni, bapa kita ni, sebagai seorang ayah pergi mencari kerja dan berlaku kemalangan, berlaku sesuatu melibatkan nyawa, tuan-tuan sekalian. Kalau matilah dia waktu bekerja mencari rezeki pada keluarganya, maka orang itu seumpama mujahid, iaitu orang yang matinya syahid. Matinya syahid. Maka itulah dikatakan berkat. So niat boleh pergi kepada lihat yang baik, kemudian menjadikan ingatan ingat, kemudian datangnya barulah dengan emosi, baru dengan semangat, barulah kita akan berusaha untuk melakukan sesuatu dengan buat, dan ia akan juga dapat sesuatu apabila dengan ikhlasnya kita mencari rezeki itu dengan berkat. Dan itulah dia yang ke-8 dan ke-9, hakikat bagi seorang manusia dengan sifat yang mulia. Hakikat tu, hakikat, dan juga yang terakhir adalah sifat kita sebagai insan mulia yang dikatakan tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Semua yang di mana di bawah umat Muhammad yang mempunyai sifat insan terbaik yang baik, maka semua 9 itu merangkumi keseluruhannya. So itu hikmah dia, teman-teman sekalian. Jadi bagaimana kita nak mengukuhkan kesyukuran, bagaimana kita nak mengukuhkan keikhlasan. Maka itu sebabnya dalam konsep kita, teman-teman sekalian, dalam menghilangkan virus ini, yang pertama, kita kena banyak bersyukur. Yang pertama, kita kena banyak bersyukur. Apa yang dikatakan bersyukur itu? Yang pertama sekali adalah kerana kita kena ingat apa yang kita dapat itu rezeki Allah. Rezeki iaitu pinjaman Tuhan. Sebab tuan-tuan, duit bukan boleh beli segala-galanya. Orang kata mesti nak dapatkan pendapatan. Duit adalah nombor 1. Hey, this is very wrong. This is why very wrong, because it is only a material. Benda bukan hidup tu. La ilaha illallah. Benda bukan hidup pun awak stres. Kita memanglah kadang-kadang kita tahu bahawa sumber itu adalah, yang pertama adalah money. Dan number 2, manpower. Number 3,
method, kaedah. Number 4, materials. I know. But the most important thing, M yang patutnya kita lakukan adalah manpower. We have the power. We have the willpower. Walaupun kadang-kadang intrinsic kita lemah. Unsur dalaman kita lemah. Tapi kita tahu, tuan-tuan sekalian, saya sebenarnya nak buat ni kalau boleh personality test. Nak tahu siapa bersifat intrinsic, siapa yang bersifat extrinsic. Siapa yang ada intuition, ada jiwa yang di mana sensing atau rasa, dan siapa yang boleh membina daripada willpower, tuan-tuan sekalian. Okay? So kalau kita nak tahu duit tu segala-galanya, saya nak tanya sedikit persoalan. Mungkin saya tanya beberapa persoalannya. Yang pertama, kita pernah beli tilam, betul tak? Pernah beli tilam tak? Kat rumah ada tilam? Cantik tilam kita. Ada dengan bentuk dia yang cukup tebal, kemudian dengan lembut dia, tuan-tuan, dengan rasa apa dia? Rasa anjalan dia, Tapi tuan-tuan, boleh beli tilam yang mahal-mahal. Kita tak boleh beli sleep bed but not sleep. Betul? Setuju? Boleh beli tak tidur yang nyenyak? Kadang-kadang tidur tak nyenyak. Orang yang tidur pada zaman dulu kala, pada zaman Jepun dahulu, stres, tuan-tuan sekalian, tidur atas tikar mengkuang aja. Tak sampai 1 inci. Tapi lena tak? Lena. Lena dalam keadaan darurat tu. Bukan fikir tentang darurat sekarang ni yang mudah aja ni. Tapi ni darurat. Orang waktu itu takut nak keluar rumah. Waktu zaman Jepun takut 3 perkara. Orang Jepun kalau tengok kita berkumpul ramai-ramai sikit, 3 perkara. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, kalau dia ada senapang lah. Dia ada senapang ni pada zaman waktu itu Perang Dunia Kedua, tuan-tuan, pertama dan kedua, So pertama dahulu tahun 41 dia masuk daripada Pangkalan Cepa dulu, daripada Kelantan. Maka kalau boleh, tuan-tuan, dia nampak kita berkumpul saja 2 orang atau 3 orang, maknanya lebih daripada 2 orang, maka dia akan tembak dengan senapang yang dia ada. Tak ada senapang, dia ada juga di mana? Di sisi badan dia, di pinggang dia terletaknya pedang. Dengan pedang tu, terkenal lah pedang samurai dia, kan? Dengan kaedah Bushido style dia, So dia memang nak pukul orang dengan pedang dia tu, So kalau ada pedang, dia akan pancung kita. Nampak? Ketiga, cukup terkenal, tuan-tuan, iaitu lempang Jepun. Cukup terkenal, kan? Zaman dulu terkenal, dengar selalu nenek moyang kita kata lempang Jepun. Kenapa uniknya lempang Jepun? Lempang Jepun dia itu akan attack bahagian yang bukan yang biasa kita attack selalu lempang dekat mana? Dekat pipi, betul? Ni lempang dia memang dengan dua-dua tangan, tapi dilempangkan di bahagian telinga. Zaman Jepun, lempang yang terkenal tersebut dipanggil lempang Jepun kerana lempang di telinga. Nampak? Bukan lempang Jepun tu ada style Jepun So bukannya pakai kimono, tak, tapi dengan melempang di bahagian telinga. Why? Because dia tak nak kita memahami dan juga mendapatkan maklumat daripada apa yang berlaku dengan peperangan, dengan penjajahan tersebut. Maka bila dia lempang, mesti syarat dia meleleh darah dia daripada gegendang yang pecah, keluar di bahagian telinga, maka kita tak akan berkongsi maklumat. Nampak tak? Tapi pada waktu itu, tuan-tuan, tertekan, tuan-tuan, So sampai kepada darah ni meleleh, maka dia pun baru lepaskan kita. Kerana apa? Dah tentu orang pekak, tak boleh tak sampaikan maklumat dengan mudah. Boleh faham? So itu sebab penting, So apakala dia berlaku macam tu, maka kita kena ingat, waktu itu dalam keadaan darurat yang cukup besar pun, mereka boleh nyenyak tidur. Kerana apa? Kerana mungkin penat lah, Tapi tuan-tuan, kerana apa? Kerana because tak ada apa yang boleh dilakukan selain daripada duduk di rumah. Nak tanam di sawah padi pun tak boleh, tak keluar rumah. Jadi dia tanam ubi kayu je dekat belakang rumah, bawah rumah. Tu zaman dulu ada banyaknya tanah yang dekat rumah yang tinggi-tinggi. Tanah tu bawah tu boleh guna untuk tanaman ubi kayu. Boleh makan ubi kayu, menggantikan beras yang tak dapat ditanam di sawah padi. Nampak tak? Yang kedua apa dia? Dengan pakaian. Pakaian pun tak ada. Pakaian sukar untuk nak ni import ekspor memang tak ada lah zaman tu. Darurat ni, nak cari kapas memang jauh daripada rumah. Nak cari sutera tak ada lagi lah, tak logik. Tak akan nak pergi bela pula dekat rumah kita. Tuan-tuan sekalian, apa yang dia buat? Maka dia buatnya pakaian itu daripada daun nenas. Pernah dengar daun nenas?
Sekarang cukup terkenal di pasar Filipina, Kota Kinabalu, Sabah. Baju daripada daun nenas. Orang Filipina pun bawa juga masuk. Baju daripada daun nenas ini dibuatnya daripada benang yang dilarik daripada daun dia tu, yang ada fiber tu, yang ada keluar fiber tu kan. So itu boleh buat benang, tuan-tuan dan sekalian ya. Boleh dianyam, pakaian-pakaian mudah tu boleh dibuat dan dijahit semula. So itu kaedah dalam nak capai sesuatu kejayaan tanpa kita berputus asa. So dia kata apa tadi? What money can buy? Money can buy everything ke? No. Yeah, money can buy everything, but cannot buy something that should be your life, teman-teman sekalian ya. So di mana diri anda tak boleh tidur tanpa ada nak ada tilam. Betul ke? Boleh tidur. Dan ada tilam kadang-kadang beli pula dekat Courts. Nak tidur pun bunyi tang sebab masih lagi terhutang. Bulan ni tak bayar. Tak ada moratorium pula dekat Courts Memon. So apa nak buat? Kena bayar juga, tuan-tuan ya. Jadi kalau tak bayar memang malam tak boleh tidur. Okay, so yang kedua apa dia kata? Books but not brains. Betul tak? Boleh beli buku mewah-mewah, buku belakang dia ada banyak lagi, besar lagi, macam kutub khana, tuan-tuan ya, macam perpustakaan. Tapi tidak semestinya anda jadi seorang yang bijak, yang boleh menjadi sifat fatanah, yang boleh mempunyai rungkaian daripada ilmu yang ada dalam buku tersebut untuk kita gunakan dalam kehidupan. Tuan-tuan ya, ia perlu dengan mentelaah. Kena buka buku tu, kena belajar, kena berguru juga. Kena cari ilmu. Jadi tahniah untuk mereka yang hadir pada hari ini, pada waktu zaman pandemik ni, tak berputus asa nak mencari ilmu supaya ia juga kaedah untuk mengawal jiwa supaya tidak stres. Jadi virus ini boleh merebak apabila kita menahan diri. Bukan menahan diri daripada lapar, bukan kerana berpuasa, tapi kerana apa? Menahan diri daripada mencari ilmu. Sangat penting, tuan-tuan dan sekalian ya. Mencari ilmu adalah tuntutan untuk membuka pelita hati kita, mencari sinaran supaya mencapai kepada satu peringkat kita melihat ke hadapan tanpa menoleh ke belakang. Itu adalah kaedah dalam bagaimana kita mendapatkan daripada kebaikan daripada buku-buku ilmu ya, mencari guru ya, mencari siapa lagi? Mencari apa dia? Google. Tak kisah, tak ada masalah. Jangan kata Google, semua orang nak kena Google. No, that is one of the resources. Okay, so dia penting tak? Penting. Kata tadi buku, ada buku yang berdasarkan kepada e-book ya. Ada yang sekarang ni belajar pun e-learning ya. So those are very important. Why? Because whenever you change, you must to change yourself. You are the one who can change it. Okay, number 3 apa dia? Food but not appetite. Apa dia? Boleh beli makan yang mewah-mewah, tapi bila selera tak ada, bila dalam badan kita yang metabolism dia rendah, yang ada ATP dia juga kurang, adenosine trifosfat dia lemah, bila datang penyakit, bila datangnya kehilangan sesuatu ya, bila datangnya masalah. So saya bagi tahu, masalah ni jangan ada masuk 4 penjuru. Masalah ni bukan 4 penjuru. Bukan kita cari masalah. Ya, bukan kita lari dari masalah. Jadi ke kanan tak boleh, ke kiri tak boleh. Kalau kita nampak masalah, apa kena buat? Apa kita kena buat? Kena hadapi. Jangan ke kiri ke kanan. Jangan cari masalah. Jangan kejar masalah. Jangan lari dari masalah. Yang atas pula apa dia? Jangan gunakan kuasa dalam penyelesaian masalah. Jangan gunakan kuasa dalam penyelesaian masalah. Dan yang bawah pula, jangan kita anggarkan bahawa masalah itu tidak penting. Jadi apa kita kena buat? Hadapi masalah tu. Apa dia buat? Hadapi. Ambil masalah tu. Terima masalah tu. Terima yang pertama, terima seadanya. Itu sifat EIQ, Emotional Intelligence Quotient. Kepintaran emosi dan kecerdikan IQ atau intelligent ataupun intellectual. Tuan-tuan sekalian, bagaimana tuan-tuan yang kita perlu tahu adalah bagaimana kita nak jadikan dia sebagai satu yang bernilai. Kan tadi makanan tadi tu bernilai, tapi appetite tu macam mana nak jadikan dia sebagai ni nafsu makan ni bernilai. Ya, jadi apa kita kena buat? Itu sebabnya yang pertama sekali yang kita lakukan tadi, jangan lari daripada masalah, jangan kita kejar masalah, jangan kita kuasai masalah itu tersebut. Jangan kita juga tuan-tuan ya, Jangan kita untuk terlalu mengendahkan. Biarlah masalah kecil lah. Jadi COVID-19 ni, pandemik ni, masalah kecil aja untuk SOP ni. Tapi peranan kita yang sebenarnya, gabungan kerja kita, maka kita mendatangkan kebahagiaan insyaAllah ya. So finally but not home. Itu dia.
Boleh beli perabot mewah-mewah, tapi tak boleh beli kebahagiaan rumah tangga. Betul tak? Seterusnya apa dia? Medicine but not health. Apa dia? Iaitu ubat. Boleh beli ubat mahal. Ada orang kata ubat kanser, ada orang kata ubat jantung, ada orang kata ubat ini melibatkan tentang hormon, ya. Ada orang kata ubat Viagra. La ilaha illallah. Betul ke? Viagra paling mahal. Ya, Viagra yang original about RM250 and above kan, ya. Sebiji kan, ya. Mahal tapi tak boleh beli kesihatan. Orang zaman dulu hanya tikar mengkuang tebal macam ni, ya. Tapi anak dia ramai, boleh dapat mudah anak. Sekarang makin lama makin kurang. Dia kata faktor pencemaran lah, faktor makanan lah. Actually because of your life. Because of your life. Because dia tak ada nilai pada life tersebut. Kehidupan tersebut tidak bernilai lebih tinggi. So itu sebabnya can buy medicine but not health. Boleh beli dengan ubat-ubat mahal-mahal tapi tak boleh beli kesihatan. Steve Jobs sendiri pun, so dia kena cancer pun tuan-tuan, ya. Tak boleh walaupun ada billions, So duit dia terlalu banyak, sumber yang tadi tu iaitu kewangan dia terlalu tinggi, tapi tak boleh beli kesihatan. Nombor 6, luxurious but not culture. What happened to Malaysia? What happened to Putrajaya? Dia luxurious, hebat, kemewahan dia cukup hebat. Dari atas kapal terbang, dari helikopter nampak cantik, dari bawah nampak cantik dengan tepi saya dia berada di Precinct 18 sekarang ni, tuan-tuan, ya. Sebelah tu dengan tasik-tasik dia yang cantik, tuan-tuan sekalian, ya. Yang di mana tuan-tuan kita boleh melihat bagaimana keindahan, ya. Tetapi tuan-tuan dikasih sekalian, kemewahan itu tak boleh beli pembudayaan, budidaya, sesuatu yang dia boleh diterima oleh masyarakat. Apa dia? Buatlah rumah tak ada pagar. Rumah tak ada pagar. Nak tiru kononnya Warren Buffett. Tahu Warren Buffett? One of the top 3 richest man in the world. Warren Buffett rumah tak ada pagar. Tapi tuan-tuan, apa sebab dia tak ada pagar? Supaya ada ramai datang untuk meminta bantuan. Nampak tadi? Maknanya tidak ada halangan barrier, tidak ada memecahkan minda dia. Tapi orang di Putrajaya, kalau adanya tempat yang tak ada pagar, bukan ada pembudayaan esprit de corps, semangat kawan, team bonding, tuan-tuan, ya, boleh mewujudkan ukhuwah, tidak begitu. Apa yang berlaku? Kes pecah rumah antara peratusan tertinggi. Walaupun COVID tak banyak, tapi tuan-tuan, ya, kerana tak adanya kawalan, tuan-tuan, ya, terhadap pagar tadi tu, rumah tu, akhirnya berlakunya masalah kes pecah rumah. Antara tertinggi peratusan di Lembah Kelang adalah di Putrajaya. When happen? Dia selalunya berlaku bila? When it happens? Selalunya pada waktu siang hari. Punyalah masalah lebih teruk pula. Apakala di mana bukan tak kenal orang sebelah, tapi rupanya kalau ada orang lain yang masuk rumah pun dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia ingatkan orang tu pindah rumah, rupanya dah angkat barang untuk curi pecah rumah tersebut, tuan-tuan, ya. Ini kajian daripada statistik daripada Balai Polis, tuan-tuan. Okay, baik. Number 7, amusement but not happiness. Boleh belilah kebahagiaan daripada hiburan. Boleh beli, pergi pusat hiburan ada banyak. Ni masa PKP ni pusat hiburan buka tak? Buka. Kalau buka, tuan-tuan, ya, bolehlah mungkin terhibur sementara hanya di tempat-tempat sementara macam tu. Ciptaan manusia, tuan-tuan sekalian. So, ia adalah amusement. Dia adalah satu tempat hiburan, tetapi tidak semestinya mendatangkan kegembiraan. Kadang-kadang dia mendatangkan lagi kedurjanaan. Betul tak? Apakala kita menyalahgunakan hiburan yang kita ada, bukan hiburan yang melampau, hiburan yang merosakkan. Akhirnya kita jumpa besok dia bukan dekat tempat yang baik, ya. Besok jumpa tepi longkang, besok jumpa tepi bangunan, ya, dekat tangga-tangga hitam, tangga gelap tu, di dalam keadaan stres, di mana tuan-tuan mungkin ada berlakunya malam tersebut adalah malam durjana. Tuan-tuan sekalian, not happiness. Tak ada berlaku kegembiraan. Dan kemudian yang biasa kita dengar, ya, ada sekarang ni may by husband and wife. Boleh beli, ya, suami ni boleh beli isteri. Ada orang kata we may buy sex but not love. Astagfirullahaladzim. Betul tak? Boleh beli, ya. Sekarang ni orang perempuan ramai yang menjual maruah ni. Dan tapi maknanya tak boleh beli dengan kasih sayang. Kita takkan ada kasih sayang dengan dia. Hanya sementara saja. Hanya kerana itu saja. Maka we may buy husband and wife but not soul partner. Apa dia soul partner? Teman yang sejati. Apa makna sejati? Berakhir sehingga ke akhir hayat, insyaAllah. Tuan-tuan dan sekalian, maka itu sebabnya membudayakan kecemerlangan dalam kita berdiri di atas
tangga kejayaan ini, yang pertama kena bersyukur. Ingat baik 4 elemen utama tu apa dia? Bersyukur. Yang kedua apa dia? Bernilai tinggi. Ketiga apa dia? Beretika, mengikut peraturan tu secara istiqamah. Dan yang terakhir, berintegriti. Yang pertama apa dia? Syukur kerana telah menerima mungkin kerja, ya. Ada orang tak ada kerja, ada orang tak ada pendapatan, ada orang tak ada keluarga lagi dah, ada orang dah tak ada saudara mara, ada orang tak terima masyarakat. Maka apa dia buat? Naik tingkat 11, naik tingkat 12, naik tingkat 15, dan kemudian terjun tuan-tuan sekalian. Yang pertama, syukur. Itu adalah penting kita semua, walaupun tak ada kerja sekarang kerana mungkin adanya masalah ekonomi, right sizing, downsizing tuan-tuan ya. Tapi apa yang kita kena buat tuan-tuan sekalian adalah mencari pendapatan. Bukan semestinya kena pekerjaan. Mencari pendapatan. Memang kena ada usaha, ikhtiar, konstruktif ya. Kemudian ada aktiviti. Tetapi ia bukan semestinya bekerja dengan seseorang. Bukan semestinya mesti ada syarikat, mesti ada bajikan. Ya, tapi maknanya mencari sesuatu daripada konsep kesyukuran. Apa sahaja mendatangkan hasil, itulah dia peranan kita mensyukuri nikmat Allah di atas muka bumi ini. Maka kena syukur. Dan kemudian apa dia? Mesti mendatangkan nilai. Apa yang dikatakan nilai? Sesuatu yang boleh mendatangkan secara kebaikannya, terutama pada diri dan pada keluarga kita, dengan boleh hidup terhadap nilai yang kita dapat itu. Nilai yang kita dapat itu boleh kita hidup dan kita bersama, supaya kita dapat menggabungkan apa yang dikatakan tugasan syukur tadi dengan nilai yang kita terima. Barulah ia mendatangkan satu ramuan yang boleh kita lakukan terhadap kejayaan kita supaya mengatasi masalah pandemik. Jadi kita kalau tak ada syukur, kita tak pernah ada nilai untuk bertambah, kita tak pernah untuk mencari nilai yang lebih baik, maka orang itu akan mengalami masalah kerana virus itu sentiasa merebak. Sentiasa merebak bukan pada diri kita, ya, di seluruh organ kita, ya, tetapi juga kepada pasangan kita, kepada siapa dia? Anak-anak kita, pada keluarga kita, ya, pada saudara mara kita, pada masyarakat. Jadi apa yang kita perlukan tu rumah dia? Nak gabungkan tadi tu. Keempat-empat tu nak gabungkan. Apa dia? Syukur. Yang kedua, nilai. Kemudian beretika. Maksud beretika, peraturan tu kita ikut. Peraturan hidup kita ikut. Ibadah kita ikut. Peranan dalam keluarga, unsur kasih sayang kena ikut. Tu saya selalu bagi tahu pada pasangan-pasangan, terutama yang baru kahwin, yang lama kahwin lagi saya ingatkan. Baru kahwin okey lagi lah, dah tentu mempunyai perasaan kasih sayang yang cukup tinggi nilai dia. Syukur dan tinggi nilai dia, betul tak? Itu sebab dia lebih baik. Tapi adakah dia jadi aset semasa atau aset tetap? Kalau aset tetap, patutnya makin dia berumur, makin bernilai tinggi. Maka itu sebabnya, satu hari saya bagi tahu sekurang-kurangnya 7 kali pelukan mesra. Waktu sekarang PKP lebih baik. 5 kali waktu solat berjamaah. Lepas solat peluklah. Peluk, ada cium, tak ada masalah. Itu bonus. Peluk. Depan anak, tak apa. Peluk depan anak. Bahawa anak itu mencari sesuatu role model yang memang dia juga mensyukuri, dia juga menambah nilai, dan dia juga tahu itulah etika dia, peraturan dia. Lepas solat, peluk. Peluk, cium, ya. Lepas solat, ada 5 kali solat berjamaah, maka itulah dia 5 kali waktu kita berpelukan. Boleh? Lepas tu apa dia? 2 kali lagi apa dia? Waktu nak tidur malam, insyaAllah, tidur malam. Tak boleh nak peluk pun, maknanya hanya say hi, good night, pegang ke, salam ke, cium tangan ke, ya. Walaupun bukan, ya, waktu zaman COVID ni, ya. Ingat, itu ada rakan-rakan yang mana menjadi teman sejati kita, insyaAllah, ada soul partner, iaitu hidup kita sampai ke akhir hayat. Dan seterusnya, tuan-tuan, yang ke-6, yang ke-7 adalah waktu bangun pagi. Bacalah doa bangun pagi. Baca dengan doa bangun sekali. Betul tak? Apa dia? Apa dia? Doa bangun pagi. Oh, itu pun kena ingat tu. Okay, alhamdulillah. Syukur nikmat Allah Subhanahu sekalian, ya. Ada syukur, ada nilai, ada etika, ada integriti. Okay, Allahumma inni a'udzubika minal. Bacalah, tak kisahlah. Ya, bagaimana tuan-tuan nak kena bermula dengan dia, sifat kita dia apa dia? Yang terbaik untuk kita ingat, hilangkan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzu dengan tidak sifat bakhil wa na'udzubika min ghalabatin naidi wa qahri
rijal. Boleh jauhkan kita daripada hutang, tuan-tuan ya. So ingatlah, itu antaranya yang memang kita tertekan sekarang kerana disebabkan oleh pandemik ini. Okey, baik. Seterusnya. Okey, apa dia yang dikatakan nilai-nilai murni? Ada dalam urusan kita seharian di dalam rumah tangga. Betul tak? Tanggungjawab kita besar. Apa dia tanggungjawab dia? Sebagai seorang role model ya, ayah. Sebagai seorang ibu juga role model kepada anak-anak. Dan jangan kata anak perempuan ikut mak, tak? Ya, bukan salah ibu mengandung, tapi salah ayah ni kena ingat, tuan-tuan ya. Jadi dia kalau kencing berdiri, anak kencing-kencing berlari buat, maknanya tuan-tuan, peranan role model is very important. So itu sebabnya kalau boleh saya nak tengok anda dengan sehelai kertas kosong. Ada tak? Ada kertas kosong tak? Sekali lagi, sehelai kertas kosong ada? InsyaAllah. Nak tengok bagaimana kita ni menghadapi pelbagai cabaran. Bagaimana orang itu menunjukkan komitmen dia. Akhirnya pengorbanan dan kesabaran itu mendatangkan hasil. Ini adalah kekuatan untuk dia selama dia bekerja dan selama dia berada di dalam keluarga, bekerja dari rumah ataupun di pejabat. Okey. So kita nak tengok nilai ni. Bagaimana set pegangan kita nak menjadikan dia sebagai satu perkara yang baik dalam tugasan. Selai kertas kosong boleh? Dapatkan selai kertas kosong boleh? Okey dah. Dah dapat kertas kosong. Alhamdulillah. Apa nak buat kertas? Orang yang terima seadanya, orang yang tiada barrier, tak ada pemisah, tak ada sempadan pergaulan, sentiasa berada dalam keadaan musyawarah, ya, berada dalam esprit de corps dan juga ukhuwah. Penting asabiyah, ya, dan wasatiyah bersederhana, tuan-tuan ya. So itu penting untuk kita untuk ada alami perubahan. Maka vaksin mudah dia yang itu. Selain daripada Allah bagi kata apa dia? Doalah, cari aku ni ya Allah, carilah kan ya. Ya Allah, itu yang Allah turun rumahnya di muka bumi Allah di waktu subuh, waktu sebelum subuh, itulah waktu dia malu untuk tidak memustajabkan segala doa daripada para hamba-Nya yang ada di atas muka bumi Allah ini. Tuan-tuan dan sekalian, maka apa yang kita kena buat? Cari vaksin itu. Cari dan nilai vaksin kita ada atau tidak. Maka tuan-tuan dan puan, saya nak sama-sama untuk bincangkan hari ini, apakah dia ciri-ciri orang yang boleh untuk menghilangkan stresnya, kerana ia bermula daripada virus yang pertama. Virus yang pertama apa dia? Iaitu kaedah dalam pengawalan dan pembelajaran seseorang, terutama dari peringkat muda kecil, dari kanak-kanak, sehingga mereka alami situasi tersebut dan akhirnya berlakulah virus itu dengan penyakit stres yang melampau. Yang pertama, janganlah, antara kita kena tahu apa dia? Jangan ajar anak kita, ya, isteri kita ataupun pasangan kita ataupun apa dia? Subordinate, orang bawahan kita, kaedah suka mengkritik. Sikit kita kritik, yang ini pun kritik, dia makan ini pun kritik, dia kata ini pun kritik, dia tersilap sikit adab pun kritik. Maka kita sebenarnya telah mengajar mereka untuk mencaci daripada peringkat awal. Mungkin dia tak boleh untuk memahami sesuatu tentang benda-benda yang buruk, ayat-ayat power muka selamba ni, tapi tuan-tuan buat akhirnya dia menjadi seorang pencaci, orang yang suka mengata orang lain dengan perasaan yang buruk, kerana kita telah biasa mengkritik mereka sewaktu kecil dahulu. Sama juga di peringkat kerja kita ya. So itu yang pertama, jangan suka kritik, dan terutama kritik itu di khalayak ramai. Subhanallah. Bila kita menerima sesuatu dengan keburukan yang banyak, maka ada pula orang itu diam dan tidak backing pun, tidak menyatakan pandangannya yang betul, maka orang itu akan telah merosakkan sifat dia dan dia akan menjadi seorang pencaci. Nombor dua, jika seseorang itu hidup dengan apa dia? Kebencian. Mak dengan ayah benci ni, benci tu. Ada anak pula yang favoritism, ada anak pula yang disayangi, ada anak yang dipinggirkan. Maka dia dihidupkan dengan kebencian. Maka dia akan belajar untuk apa dia? Untuk sifat dia suka berkelahi, suka bergaduh. Dia mencari sebab musabab untuk melakukan krisis dan konflik. Nampak tu? So itu adalah bukan saja lagi daripada virus, dia datang penyakit. Daripada virus datang penyakit. Apa virus tadi? Stres. Stres adalah satu virus yang berbahaya, merebak sehingga menjadi penyakit yang kronik. Lagi apa dia? Yang ketiga apa dia? Jangan ada seseorang itu diajar dengan cemuhan. Cemuh dia, ya, hina dia, hina. Ya, saya tahu saya tak bijak ya.
saya tak bijak, saya tak boleh belajar pandai. Adik yang lain tu ada yang belajar pandai, saya seorang aja tak pandai. Jangan cemuh dia, hina dia. Adalah kekuatan dalaman dia yang lain, adalah kekuatan dari luarannya juga yang lain. Maka dia belajar untuk menjadi seorang pendiam, pemalu, kecewa, menjauhi orang lain, murung, menjatuhkan. Maknanya apa dia? Dia menjatuhkan persaudaraan. Dia tidak ada hablum minan nas. Maka inilah yang berlaku. Yang nombor 3 inilah yang sebenarnya bahaya, terutama dalam pejabat dalam rumah kita ya. Di pejabat kena panggil dengan nama samaran yang cukup buruk. Cukup buruk. Badik. Ada kawan saya dia panggil badik. Apa dia? Babi pendek. La ilaha illallah. Di pejabat ni, di tempat kerja ni, di tempat belajar pun. Ya, badik itu apa dia? Babi pendek. Subhanallah, dipanggil dia begitu, maka dia rasa hina diri dia. Dia cuba untuk berjauhan daripada yang lain. Dia pergi ke tempat yang lain dan minta maaf tuan-tuan puan, dia telah memendekkan nyawa ni. Ini kawan ni, rakan ni, dan dia akhirnya tuan-tuan puan ya, telah pergi meninggalkan kami lebih awal. Tuan-tuan puan sekalian, kerana apa? Kerana stres itu wabak yang paling besar yang boleh menyebabkan kematian, dan dia berlaku kepada semua orang tanpa kita sedari. Seterusnya apa dia? Lagi apa dia? Jika seorang anak hidup dengan apa dia? Tindakan memalukan. Dia buat ini tu, dia nampak memalukan. Dia rasa malu. Dia rasa bila ada ni aja, ada orang menuduh dia. Apa ni, tak tahu malu ke awak ni? Kenapa ni buat macam ni? Awak tahu tak awak telah menunjukkan sesuatu yang merosakkan pejabat kita? Awak tahu tak bahawa awak telah memalukan keluarga? Awak menconteng arang di wajah kami ni. So dia akan belajar untuk apa dia? Rasa bersalah. Ya, saya rasa bersalah. Ya, saya sentiasa bersalah. Maka dia akan tundukkan wajah dia. Kaedah kinestetik, bila tunduk wajah, patutnya dia perlukan pelukan kasih sayang. Pada dia tunduk wajah tersebut, kaedah kinestetik kaedah di mana dia urusan dia pada sentuhan jiwa dia, dia rasa terlalu down sangat. Apa nak buat? Tarik dia dan peluk dia. Kalau dia itu layak dipeluk, tuan-tuan, keluarga kita, peluk dia. Itulah kaedah untuk mengelakkan daripada wabak itu berlaku. Maka itu vaksin yang kita perlu tahu apa dia? 7 pelukan mesra sehari, insya-Allah. Jika anak itu hidup dengan apa? Dengan apa ni? Bertoleransi. Dengan kerjasama, dengan bertolak ansur. Okey, baguslah. Kakak buat ni macam ni, abang bagi hadiah. Abang buat macam ni, nanti kita bawa jalan-jalan nak. Abang buat macam ni, nanti insya-Allah abang akan tolong abang buat macam ni pula. Okey. So kaedah itu akan menyebabkan kita bersifat apa dia? Penyabar, tidak berkira-kira, terima seadanya. So itu kaedah yang positif. Okey. So ini vaksin dia. Yang tadi, yang 4 tadi adalah virus dia. Yang ini vaksin dia. Apa dia vaksin dia? Maka hiduplah kaedah bertoleransi, bertolak ansur. Jangan fikir kita ketua keluarga, kita adalah bosi. Okay? So jadilah dia seorang pemimpin, bukan seorang ketua. Bukan ketua keluarga, tapi pemimpin keluarga. Kena pimpin, kena pimpin. Jadi jika seorang itu hidup dengan galakan, kita bagi dia galakan, kita bagi dia dengan janji-janji yang di mana manisnya itu boleh digunakan supaya dia boleh tergalak untuk melakukan sesuatu. Janji manis tu maknanya janji bermatlamat. Makna janji matlamat tu apa dia? Ada motivasi, motif dan aksi. Ada motif, ada matlamat dan ada usaha. Ini tak ada janji tapi kosong. Janji kosong. Ini sekarang ni makin hangat ya. Dengan kerajaan tuan-tuan ya, yang banyak berjanji ni. Adakah ia telah menepati janji tersebut? Itu kita fikir-fikirkan tuan-tuan ya. Bagaimana sifat keluarga kita dalam Malaysia ini? Bagaimana sifat kita ukhuwah dalam kaedah perhubungan kemanusiaan ini? InsyaAllah kita kena bersabar dan kita kena jadikan dia dengan penuh. Jadi orang yang tak banyak terima galakan, maka dia akan yakin, dia akan boleh buat. Dia akan kata apa dia? I do the best, God do the rest. Dia walaupun tahu dia ada kelemahan, tapi itu hak Tuhan. Dia tahu dengan konsep kesyukuran rupanya. Lagi apa dia? Seterusnya apa dia? Jika seorang hidup dengan pujian, banyak dia memuji, terutama dengan ramai orang. Kita puji anak kita, kita puji isteri kita, kita puji rakan kita, tuan-tuan ya. Maka dia akan mula menghargai, ya Allah, banyak penghargaan Tuhan, banyak penghargaan daripada mereka yang bijak-bijak, guru-guru, daripada ibu bapa. Jadi itulah penghargaan yang terbaik. Bukan pasal bagi material, bagi barang Tapi tuan-tuan, penghargaan dia adalah pujian. Pujian lebih baik daripada pujukan. Pujukan lebih baik daripada paksaan. So 3P boleh. Yang pertama pujian, yang kedua lepas pujian apa dia? Pujukan. Yang ketiga apa dia?
Yang ketiga paksaan. Jadi kita kena dengan 3P tu lebih baik kita puji adalah lebih baik. Yang kedua kita pujuk kalau susah nak berubah, dan kemudian mungkin ada unsur paksaan tetapi yang bermatlamat atau bermotivasi, yang ada motif dan yang ada aksi yang sesuai, tegas. Walaupun begitu kita memahami usaha itu adalah kerana kebaikan. Boleh. Seterusnya, jika seorang anak itu hidup dengan bertimbang rasa, maka dia akan mula untuk bersifat adil, fair and lovely, adil dan penyayang. Dan yang terakhir tuan-tuan sekalian, penuh dengan persetujuan. Kita buat memorandum. Boleh. Dekat rumah kita juga ada sudut sudut sains, ada sudut pidato. Dekat rumah ada sudut pidato. Yalah, bukan kata ada sudut, tapi maknanya ada ruang, ada peluang boleh bercakap. Ini tak ada, tak berani nak bercakap, nak berkongsi pun tak boleh. Idea semua datang daripada bapa aja, daripada ibu je. Anak-anak tak boleh berkongsi dalam suara. Tuan-tuan ya, maka kalau orang itu dia boleh ada dengan persetujuan, konsep dia memahami, I scratch your back, you scratch mine, ya, you urut I urut you, maka dia akan menyukai dirinya, menyayangi orang lain dan melakukan kebaikan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tuan-tuan sekalian, maka itulah dia vaksinnya. Ada berapa vaksin? Ada 4. Ada berapa virus? Ada juga 4. Tuan-tuan, keempat-empat ini digabungkan kerana kita ada kekuatan dan ada kelemahan. Kita ada SWOT analysis, strength, weakness. Tapi apa yang kita kena ingat adalah peluangnya dan juga ancaman yang mungkin berlaku. Vaksinnya dan mungkin daripada virus yang berlaku sekarang. Jadi tuan-tuan, elakkan stres. Ada banyak cara, pelbagai cara. Saya akan tunjukkan vaksin-vaksin yang lebih hebat, lebih maknanya kena ataupun lebih sesuai dengan kita pada minggu hadapan, insya-Allah. Minggu hadapan hari Jumaat, waktu yang sama pukul 9 pagi. Dan insya-Allah selama 1 atau 2 jam kita akan berkongsi tuan-tuan supaya ia memberi manfaat pada semua, terutama sekali mereka yang berada dalam derita pandemik. Jadi minggu depan kita akan bersama dalam topik kita bertajuk bahagia sesudah derita. Bahagia sesudah derita dalam Cermin Aura next week on Friday 9 to 11 o'clock. Maybe tuan-tuan ya. So sesuailah saya untuk kita sama-sama insya-Allah berdoa dan kita harapkan bahawa segala pengharapan kita menjadi kenyataan. Harapan kita pada kali ini adalah untuk lari ataupun bukan lari daripada masalah ya, tapi maknanya keluar daripada kelompok ataupun kepompong yang lama 2 tahun sekarang ni berada menjadi rumah kita, iaitu daripada virus yang mendatangkan stres ini, insya-Allah. Okey, termasuklah virus Covid ya, termasuklah virus ekonomi ya, termasuk daripada elemen-elemen lain, termasuk sosiopolitik ya, kekeluargaan ya, ramai dah sekarang ni masalah keluarga ya, cerai-berai ni terus sekarang. Jadi tolong insya-Allah ingat ya, walaupun itu adalah salah satu daripada kaedah untuk yang terakhir kita buat tadi rumahnya, kesimpulannya adalah lihat kepada bagaimana 9 art kita tadi. Ada yang tulis 9 art tadi. Hakikat dia adalah semuanya sifat orang-orang yang mulia di atas muka bumi Tuhan, terutama secara umumnya di negara kita Malaysia. Insan yang ada dalam sifatnya itu dengan kemuliaan, maka apa yang kita kena ingat daripada dia? Melakukan ma'ruf dan meninggalkan kemungkaran, insya-Allah. Tuan-tuan dan sekalian, itu saja yang dapat saya kongsi selama 1 jam 35 minit ni. Ya, patutnya memang dalam masa 1 jam atau 1 jam setengah ya, walaupun saya letakkan 9 hingga 11, tetapi itulah tanggungjawab saya. Kita berikan insya-Allah kalau boleh secukup rasa dan semuanya menjadi manfaat kepada semua. Kerana semuanya ilmu itu adalah halal, dan halal itu juga adalah yang tayyib, yang baik, dan halal yang tayyib dan baik itu sifatnya, dan kita tidak bolehlah untuk tidak menjunjungnya sebagai matlamat hidup kita, insya-Allah, untuk menjadi insan mulia. Tuan-tuan dan sekalian, itu saja yang dapat datang bersama dengan saya, dapat saya jadikan idea dan juga peranan untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan. Minta ampun dan maaf kita tak boleh two-way communication, which is only one way saja ya, kerana ini di peringkat di mana di dalam Facebook Live. Sebab saya suka kalau dalam Zoom ya, kalau ataupun dalam mana-mana software ke, dalam Webex Cisco ke ya, dalam mana kita boleh berkongsi, timbal balik ya. So anda boleh hanya bertulis saja di situ, dan saya tak dapat sempat baca pun kerana tuan-tuan saya ada ruang masa yang masa itu bersifat kewanitaan. Betul ke? Masa itu wanita kan? Sebab kita lengah, wanita kuat berlengah. Betul ke? Kalau nak bersiap ni, dialah lengah wanita ya. Lagi apa dia? Wanita kuat cemburu. Jadi masa mencemburui kita ya, masa itu sensitif, masa itu pergi, tidak berkembali. Kalau dia dah patah hati, dia tak akan datang kepada anda lagi. Jumpa lagi tuan-tuan dan sekalian. Ya, bagaimana tuan-tuan, insya-Allah kita bertemu kembali pada minggu hadapan dengan jiwa nurani perubahan
yang lebih baik, insya-Allah lebih murni, lebih kita untuk menyatukan perhubungan kemanusiaan. Jangan rasa hati yang rendah di mana tuan-tuan puan kelemahan saya, orang Melaka ya, orang Tanjung Keling Melaka, perkataan-perkataan lisannya yang datang mungkin dengan kehinaan, dengan kekhilafan, saya memohon ampun dan maaf kerana ia adalah tanpa tandingan dengan kesempurnaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang suci dan murni itu. Maka tuan-tuan puan sekalian, saya memohon ampun dan maaf jika ada tersalah kata, tersilap bahasa, tersilap dan terkhilaf perbuatan saya. Jumpa lagi tuan-tuan insya-Allah pada masa akan datang. Minta ampun maaf yang baru masuk kerana ada lagi ruang kita dalam keadaan istiqamah. Kalau boleh, selagi masa PKP, kita akan buat dalam Facebook Live ini dan secara percuma. Dan insya-Allah untuk kehebatan tuan-tuan sekalian, maka carilah ilmu sepanjang hayat anda. Kita tutup dengan surah Al-Asr dan tasbih kifarah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi. Cermin